Apa khabar penonton setia Hawa? Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menonton kami. Anda bertemankan saya Derina dan juga Eliza Isham. Kita bersiaran selangsung daripada Studio C Suka TV seperti biasa dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan pada hari ini hari yang ceria, alhamdulillah, kami berdua akan menemani anda bermula jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 MyTV ataupun anda boleh muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton kami secara langsung di mana-mana sahaja anda berada. Dan bercakap soal telefon bimbit, kita nak beritahu penonton yang suka tune masih lagi ada giveaway contest dan hadiah utamanya adalah Tecno Mobile dan juga earbud yang ingin diberikan percuma setiap minggu. Cara nak dapatkan mudah saja Eliza, anda hanya perlu rakam video cover lagu daripada mana carta Suka Tune dan post di Instagram dan juga TikTok anda. Jangan lupa tag #MySukaTV, #SukaTV, #trendy dan terkini, #suka sangat. Yang paling penting akaun media sosial anda jangan private. Selamat mencuba. Tahu nyanyi-nyanyi menang telefon earbud. Betul. Bercakap pasal menyanyi, Derina, kita ada satu lagi pengumuman baru. Ada pengumuman juga kita beritahu kepada anda. Kami kongsikan kepada penonton di luar sana. Jangan lupa untuk hadirkan diri ke pencarian bakat Suka Record. Anda di kalangan umur 18 hingga 35 tahun, lelaki perempuan berkumpulan duet solo semua boleh datang. Sila bawa -1 ataupun alat muzik sendiri dan semua genre dialu-alukan. Betul pun. Tak kisahlah kalau anda nak bawa lagu dangdut ke, pop rock ke, M-pop ke, anda boleh datang ke uji bakat kami dan anda boleh scan QR code untuk mendaftar. Tarikh tutup pendaftaran adalah pada 31 hari bulan 8 2023 dan tarikh uji bakat harinya adalah 2 hari bulan 9 2023. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh terus layari media sosial kami di MySukaTV atau emailkan sebarang pertanyaan anda kepada sukarecord@sukatv.com. Jadi penyanyi di luar sana jangan lepaskan peluang ni. Dan satu lagi soalan yang saya dapat tanya Derina adalah orang tanya, kalau saya memang dah menyanyi tapi saya tak ada record label, boleh tak saya datang? Boleh je. Boleh je. Terbuka kepada semua yang tak ada mana-mana sign dengan kontrak ataupun label yang lain. Betul tu. Jadi selamat mencuba dan jumpa anda pada tarikh tersebut. Baiklah Derina. Betul. Saya rasakan sejak semenjak ni sosial media kita dibanjiri dengan status-status yang sedih lah. Kawan-kawan saya macam banyak yang sedih, murung. Kenapa Saya rasa cabaran pada masa ini mempengaruhi juga kesan terhadap emosi mereka, fizikal, mental dan juga ekonomi lah khususnya kan. Jadi mungkin ada juga di kalangan kita yang berperanan penting sebenarnya nak membantu mereka ini. Dan setiap tahun, saban hari setiap tahun kita menyambutnya Eliza, 10 September adalah tanggal kempen pencegahan bunuh diri. Mungkin kita boleh membantu sedikit sebanyak. Yang itu yang kita bincangkan pada hari ini. Tapi untuk segmen ini, kita mungkin boleh membantu sedikit. Ada juga rakan-rakan anda yang ada tanda-tanda ataupun percubaan ingin membunuh diri. Jadi kita nak kongsikan antara tanda-tanda awal mungkin berkelakuan pelik sedikit. Dalam segmen Warta Ilmu. Jadi Derina, yang pertama sekali saya rasa adalah apabila seorang itu mengalami kesedihan yang melampau. Kita boleh tengok sendiri sebenarnya apabila kesedihan tu akan terpancar pada mata, pada wajah, pada perlakuan dia sendiri. Jadi anda semua jika dapati ahli keluarga ataupun rakan terdekat anda mengalami kesedihan yang agak berpanjangan daripada yang kebiasaannya, selain daripada gangguan emosi, ia mungkin simptom-simptom bahawa individu tersebut mengalami kemurungan. Dan perlu tahu juga penonton dan juga Derina, kemurungan adalah salah satu faktor risiko utama kejadian bunuh diri. Jadi kesedihan dan juga kemurungan ni kalau kita rasa seseorang itu dah sampai satu tahap yang mencurigakan dan merisaukan, kita patut ambil langkah untuk membantulah individu tersebut. Jangan biarkan dia membelenggu diri kita saban hari, setiap hari. Berlakunya makin lama makin teruklah. Dan seterusnya adalah ketenangan yang berlaku secara tiba-tiba. Mungkin dia berlaku antara sifat-sifat mereka yang dulunya happy go lucky, sentiasa enjoy, ceria, tetapi tiba-tiba ketenangan adalah satu emosi yang baik bagi seseorang, tapi tiba-tiba ketenangan itu berlaku pada mereka.
yang secara tiba-tiba. Dan walau bagaimanapun jika ia berlaku secara tiba-tiba, ia mungkin satu petanda yang agak kurang baik. Dan jika anda mendapati bahawa seseorang itu dia menjadi tenang dalam tempoh yang singkat, terlalu singkat setelah fasa kesukaran yang dialami, ia mungkin tanda bahawa seseorang individu tersebut telah membuat satu keputusan untuk menamatkan kehidupannya. Jadi kita perlu orang rasa menyapa dia dengan lebih baiklah, dengan lebih dekat. Maksud dia Rina, ketenangan secara tiba-tiba ni merisaukanlah sebenarnya. Tapi dia baik saya sebenarnya. rasa benda tu baik, tapi tak apa, kita akan bertanya dengan tetamu kita sebentar sahaja lagi di mana sejauh manakah kebenaran keterangan tentang fasa ketenangan ini. Baiklah, yang ketiga adalah sindrom penarikan diri, iaitu withdrawal syndrome. Jika seseorang individu itu lebih gemar menyendiri atau mengelakkan diri daripada bergaul dengan rakan-rakan maupun menyertai aktiviti sosial, ia mungkin simptom-simptom berlakunya kemurungan. Ini termasuklah hilang minat terhadap sesuatu perkara ataupun aktiviti yang dahulunya amat digemari oleh individu tersebut. Jadi kalau ada anak kita ke ataupun adik-beradik kita ataupun saudara mara kita yang rapat tiba-tiba hilang minat terhadap sesuatu yang disedari, contoh dia suka pergi gym, tiba-tiba satu hari dia tak nak dah gym. Jadi ini adalah satu benda yang amat merisaukan. Jadi anda perlu pergi kepada mereka dan tanyakan apa masalah mereka, sebab ini adalah mungkin salah satu tanda kemurungan tersebut. Ya, kerana mereka tidak melakukan rutin mereka seperti biasa, ya. Jadi dia jadi lain daripada yang lain. Jadi kita perlu ada pendekatan tentang itulah. Betul. Dan terakhir sekali adalah tingkah laku berbahaya atau membahayakan diri sendiri. Dan antara contoh-contoh kelakuan ataupun tingkah laku yang berbahaya termasuklah pemanduan tidak cermat, dia melibatkan diri dengan aktiviti seks tidak selamat, selain penyalahgunaan dadah dan juga peningkatan pengambilan minuman alkohol. Kelakuan seperti ini juga menunjukkan bahawa seseorang individu tersebut memikirkan mengenai nilai hidupnya. Mereka rasa macam tiada nilai dah untuk dihidup. Jadi melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri sendiri. Jadi oleh itu penonton, hari ini kami akan bercerita tentang lebih banyak lagi tentang betapa pentingnya sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri. Tapi sebelum kita nak kepada topik kita utama, saya nak tanya dulu Derina. Apakah Derina tahu tentang kebaikan habatus sauda dan juga minyak zaitun? Saya tahu sikit Eliza, tapi saya nak tahu lagi lah. Okey, baiklah penonton dan juga Derina, gabungan habatus sauda dan minyak zaitun merupakan antara makanan sunnah yang tinggi khasiatnya, dan penggunaan minyak zaitun dalam masakan atau pemakanan boleh membantu mengurangkan kolesterol yang tidak baik. Jadi sebelum kita berehat, kita akan tinggalkan anda dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan Olive Plus dari Herbs Garden. Kebaikan buah zaitun asli dengan serendah RM89 hanya di sukashop.com. Baiklah, anda bersama kami dalam program Bola Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Kalau tadi kita dah kongsikan kepada anda tanda-tanda tanda-tanda untuk seseorang itu ingin menamatkan riwayat. Hari ini kita akan berborak dengan lebih panjang sebab banyak lagi kesulitan dalam minda kita yang kita tak faham sebenarnya. Jadi terus bersama kita adalah Puan Anita Abu Bakar, Presiden MIASA, yang akan bincangkan topik tentang kepentingan sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Assalamualaikum Puan Anita. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami dua sihat. Okay. Alhamdulillah sihat sesejak baru birthday ni. Dia jadi lagi tenang macam lagi tu. Tenang, dah cukup. InsyaAllah. Panjang umur, murah rezeki, dirahmati Allah sentiasa. Amin. Dipermudahkan jodoh. Amin. Yang terkuat. Kepada yang mendengar. Silakan. Okey, mungkin di awal-awal ini mungkin ada ramai juga yang tak tahu sebenarnya tanggal 10 September itu adalah kempen pencegahan bunuh diri. Mungkin Puan Anita boleh jelaskan sedikit apa sebenarnya signifikan di sebalik Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini, sebab kita sebenarnya nak hapuskan gelombang epidemik tentang bunuh diri ini sebenarnya.
Sambutan pencegahan bunuh diri sedunia ni penting sebab pencegahan bunuh diri bukan sesuatu yang kita bincangkan setiap hari. Betul. Jadi kita perlu ada satu hari yang khusus di mana kita memberikan fokus ataupun keutamaan kepada perbincangan ni. Jadi kita nak membina orang kata solidariti lah supaya rakyat Malaysia terutamanya kita dapat membina orang kata empathy. Kita dapat bersama-sama dengan pejuang-pejuang yang berjuang bukan saja dengan pemikiran untuk membunuh diri tetapi sudah tentu isu-isu kesihatan mental supaya mereka berasa bahawa kita menyayangi mereka, kita juga terbuka agar mereka boleh mendapatkan bantuan rawatan yang mereka perlukan. Jadi kita nak rakyat Malaysia ni menimba ilmu. Kita tak nak dalam 2023 ni kita masih ataupun cepat dan mudah menghukum. Jadi hari ataupun sambutan ni kita memberi peluang supaya semua kempen-kempen dapat dijalankan. Kita dapat semua media-media TV, cetak semua sekali dapat memperbincangkan tentang kepentingan sebenarnya menjaga kesihatan mental dan sama-sama bantu-membantu dan saling menyokong insya-Allah. Jadi ada hari yang khusus lah. Dah bermula sebenarnya daripada tahun 2003. 2003. Dah lama dah sebenarnya, taklah agak lama tetapi orang kata dah lebih kurang berapa 20 tahun. 20 jadi tahun, kita kalau boleh nak teruskanlah sambutan ni dan tahun ini globally kita buat cycle sebenarnya. Berbasikal. Jadi yalah sebab itu kan orang kata bersenam, kita exercise kan, beriadah dan sebagainya. Dan juga kita dalam orang kata berkumpulan, berjemaah untuk saling kita boleh berbincang, boleh bertanya khabar, boleh ada keterbukaan lah tentang isu ni insya-Allah. Betul. Jadi Derina betul lah tu kita pilih basikal hari tu sebab tahun ni adalah tahun berbasikal. Untuk tema sambutan pada tahun ni bagaimana pula? Jadi tahun ni kita punya tema dah 3 tahun berturut-turut, tema dia sama, creating hope through action sebenarnya. Sebab kita nak membina harapan melalui tindakan kan. Sebab kita tak boleh berbincang dan bercakap sahaja tapi tindakan tak ada sebenarnya. Jadi sebab tu itu kepentingan sambutan ataupun tema sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, kita nak rakyat ataupun rakyat global lah kan untuk membuat sesuatu. Jadi tindakan tu boleh apa saja tetapi yang paling penting adalah jangan buat tak tahu. Macam tu. Yang penting bersama-sama lah. Bersama-sama. Sebab dia satu usaha yang kolektif. Bersendirian tak ada orang boleh dibantu bersendirian. Sudah tentu kita perlukan orang lain kan. Jadi ini yang kita harapkanlah daripada sambutan ni insya-Allah. Sambutan ni bukannya tergolong kepada mereka yang golongan begitu saja tetapi secara universal semua. Semua orang ada peranan dan bunuh diri, kejadian ataupun tragedi bunuh diri ni 100% boleh dicegah. Tetapi kalau kita tidak prihatin, kalau kita kurang ilmu, macam mana nak cegah sebab kita tak tahu, tanda pun tak tahu, gejala pun tak tahu. Cara nak respon dengan efektif juga tidak tahu. Jadi sebab tu bila ada sambutan ni kita dapat melakukan sesuatu insya-Allah. Okey, Puan Anita, di awal episod tadi kita ada kongsikan tanda-tanda seorang itu mengalami keburukan. Tapi ada satu poin yang saya dengan Derina rasa macam di mana orang cakap titik noktahnya bila dia kata ketenangan secara tiba-tiba. Betul. Jadi Puan Rita mungkin boleh rungkaikan sedikit, mungkin di luar sana pun berfikiran seperti kami. Kenapa tenang secara tiba-tiba tu adalah salah satu tanda-tanda kemurungan? Jadi Puan Rita mungkin boleh kongsikan, rungkaikan sedikit. Dia sebenarnya satu soalan yang baik dan salah satu tanda yang besar. Dia macam ni. Yang besar? Tanda besar sebab contoh, katalah kita melalui satu cabaran dalam kehidupan. Satu cabaran ataupun satu kesusahan yang kita tidak ada solusi pada waktu tersebut. Jadi kita dah bagi tahu, saya dah berkongsi, saya ni nak bunuh diri, nauzubillah nak bunuh diri, tak ada orang sayang aku pun tak ada solusi kepada permasalahan aku dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba bila dah berhari-hari saya kongsikan, tiba-tiba satu hari Derina dengan Eliza nampak saya tenang. Macam saya happy, saya kata Eliza, Derina, aku hari ni nak pergi shopping lah. Aku hari ni macam ni lah. Macam nampak saya lain. Jadi tiba-tiba saya rasa tenang. Walhal dah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan asyik cakap pasal masalah ni, tak ada jalan keluar, Bertindak agresif. Jadi itulah ketenangan yang kita perlu berwaspada. Tenang kenapa? Sebab saya dah merasakan bahawa kesakitan, kepayahan, cabaran saya ada pengakhirannya. Pengakhirannya bagaimana? Dengan saya tiada lagi di muka bumi ni. Nauzubillah. Itulah sebab tu ketenangan itu berlaku dan biasanya itulah tanda yang kita akan nampak apabila seseorang dah membuat keputusan bahawa dia nak mengakhiri kehidupan. Sudah tentu dia dah tenang sebab dia tahu kesakitannya akan berakhir.
Tapi dia sebenarnya bukan nak mati ya. Saya harap saya dah ulang banyak kali ni, saya tak nak kita salah faham. Dia bukannya nak mati tetapi dia nak mengakhirikan kesakitan dia. Itu perbezaannya di situ. Bila dia dah bertindak agresif macam tu, tak ada respon yang diberikan. Mungkin itulah menyebabkan dia boleh memudaratkan dirinya sendiri. Jadi maksudnya apabila seseorang itu berkelakuan seperti itu, mungkin orang sekeliling boleh membantu dengan cara bertanyakan tentang hal tersebut. Selalunya yang malangnya macam ni. Okey, selalunya orang di sekeliling ni tak tahu. Diorang ingatkan individu ni tenang sebab memang betul dia dah okey. Itu biasanya tanggapan dia. Sebab tu kita highlight benda tu. It is actually the total opposite. Dia tenang bukan sebab dia dah okey. Dia tenang sebab dia tahu kesakitan ni akan berakhir. Jadi sebab tu bila kita nampak dia ketenangan dia tiba-tiba, kita perlu tengok simptom-simptom yang lain ni. Adakah dia memberi barang-barang peribadi, tiba-tiba saya bagi tahu, Lina, ni benda yang aku sayang tapi aku bagi kat kau. Ini tanda ni. Giving away possessions, personal possession, benda-benda yang saya sayang saya bagi. Saya kemas rumah, kemas bilik, saya settle semua bil-bil. Ni semua tanda ni. Tanda-tanda ni dah agak besar sebenarnya. Sebab kita buat housekeeping lah maknanya. Kita nak clearkan semua benda. Semua untuk lepas semua. Jadi bila dia tenang tu, tengok adakah tanda-tanda ni hadir. Jadi kalau tanda-tanda ni hadir, itu tanda besar tu kita perlu berbuat sesuatu. Perlu cakna dengan perinci. Tapi kalau tak ada ilmu, biasanya itu yang kita dengar daripada keluarga-keluarga yang dah kehilangan orang yang tersayang melalui bunuh diri. Dia kata, wanita tu lah minggu lepas dia bagi tahu dia tenang. Dia bagi tahu dia nak buat ni, dia nak buat tu. Tapi sebenarnya dia nak pergi meninggalkan kita. Dia nak berakhirkan kesakitannya tu. Kita kalau boleh kita elakkanlah perkara-perkara sebegini. Kalau boleh kita lebih cakna lah. Inilah pentingnya ilmu. Sebenarnya kalau kita tak tahu, kita akan rasa seseorang itu dah okey dan kita biarkan, tahu-tahu sahaja dah mengundang kepada ke arah yang lebih yang memudaratkan. Jadi itu yang kita tak nak. Baiklah Puan Anita, apabila seseorang itu mengalami kecenderungan membunuh diri, kebiasaannya mempunyai faktor risiko utama ataupun tanda peringatan. Boleh tak Puan Anita kongsikan tanda-tanda yang lazim yang mungkin seorang itu mengalami untuk pemikiran kecenderungan membunuh diri, tapi Puan Anita jawab sebentar lagi. Sebab kita minum dulu. Kita minum dulu. Kita nak berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa dan kita masih lagi bersama dengan Puan Anita Abu Bakar tanpa jemu nak kongsikan untuk hari ini kepentingan sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Betul. Tadi saya ada gantung Puan Anita dengan apakah masalah atau faktor utama ataupun tanda-tanda peringatan seorang itu ingin ke arah yang demikian, itu bunuh dirilah, selain daripada ketenangan tersebut sebenarnya. Okey. Jadi kata-kata sudah tentu akan berkata tak ada orang sayang aku, lebih baik aku mati contohnya. Walaupun individu itu nampak mungkin kita rasa tak serius, tetapi tak ada orang yang akan berkata-kata begitu. Takkan tiba-tiba sembang-sembang, Rina baik aku mati je. Tak akan ada lah. Kecuali betul-betul ada perasaan begitu. Keduanya pengasingan ataupun isolasi sosial. Biasanya ni jelas lah. Sebab perubahan tingkah laku ni bagi saya satu tanda yang jelas. Sebab katalah individu ni suka nak lepak-lepak minum-minum contoh. Tapi bila Eliza dengan Derina ajak dah tak nak pergi. Tak payahlah aku nak duduk rumah je, aku nak duduk dalam bilik je contohnya. Jadi pengasingan sosial itu juga satu tanda sebenarnya. Kemudian banyak putus harap mungkin ya. Bercakap benda-benda yang nampak mudah putus asa contohnya. Itu juga salah satu tanda. Putus asa. Betul. Mungkin rasa ada perubahan daripada segi pola makan, perubahan daripada segi pola tidur. Perubahan itu juga merupakan tanda. Sebab kadang-kadang orang kata dia ni suka tidur, tapi mungkin dulu tak suka tidur, sekarang suka tidur. Jadi perubahan pola itu juga merupakan tanda kan. Lepas tu dulu suka nak membuat perkara-perkara macam hobi-hobi yang dia suka. Sekarang dah tak nak buat benda-benda macam tu. Kemudian mungkin hilang minat lah, maksud dia tadi tu hilang minat terhadap perkara-perkara yang mereka suka kan.
Kemudian itulah dah tak banyak bercakap-cakap. Itu semua merupakan tanda-tanda. Kalau tanda-tanda besar tu ataupun risiko, faktor risiko adalah mungkin dalam keluarga ada isu-isu kesihatan mental. Mungkin dalam keluarga pernah ada individu-individu yang bunuh diri juga. Ini semua adalah faktor risiko yang lebih besar. Sebab kalau dalam keluarga ada individu yang pernah bunuh diri, ia seolah-olah memberikan izin kepada kita yang berjuang dengan pemikiran ini untuk bunuh diri juga. Jadi biasanya itu faktor risiko yang besar lah, ataupun dia dah pernah cuba bunuh diri, itu pun faktor risiko yang besar. Maknanya sebelum ni dia ada percubaan. Jadi kalau dia pernah cuba sebelum ni dan risiko itu mungkin ada lagi. Jadi katalah Eliza dengan Delina tahu bahawa dia ni dulu pun dah pernah ni cuba. Itu memang tanda besar sebenarnya. Jadi jangan tinggalkan individu itu bersendirian. Kalau boleh bawa dia berjumpa dengan mungkin kumpulan sokongan, seseorang yang beliau boleh berkongsi. Sebab tidak semestinya terus kepada pakar sebenarnya. Kalau boleh berjumpa dengan rakan ahli keluarga dan dia boleh mendapatkan waktu ataupun ruang untuk beliau berkongsi, itu sebenarnya boleh membantu. Sebab banyak daripada individu-individu yang dah pernah cuba untuk bunuh diri, bila kita tanya apa sebenarnya yang diperlukan pada waktu itu, mereka kata kalau ada seseorang individu yang datang hadir, tanya. Tempat meluahkan. Tapi sebenarnya bila mereka ada pemikiran begitu, tak ada orang yang datang kepada kita untuk bertanya, adakah engkau perlukan aku di sini untuk mendengar luahan rasa ke, ataupun apa khabar? Ada macam setengah daripada mereka tanya, tak ada orang tanya khabar pun sebenarnya. Kadang-kadang pertanyaan apa khabar itu sahaja dah memadai sebenarnya, sebab dia membuka ruang untuk individu itu berkongsi. Macam tu. Jadi kita sentiasa perlu cakna, walaupun sekecil-kecil masalah yang dia ingin kongsikan kepada kita, ambil berat. Betul. Dan jangan menghukum sebenarnya. Kalau tiba-tiba dia berani, kata dia terus cakap sebenarnya aku rasa nak bunuh diri. Kita jangan, ya Allah, jangan. Dosa ni. Dosa lah. Nanti masuk neraka. Jangan cepat menghukum. Jangan cepat menghukum. Dia tahu dah benda tu. Tak payah lecture. Dia perlukan telinga untuk mendengar. Hati yang terbuka dan empati dan kasih sayang daripada kita supaya dia dapat meluahkan bebanan dan tekanan yang dirasai. Berjuang dengan pemikiran bunuh diri ini bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi jangan ingat untuk individu tersebut, bila dia luahkan kepada kita tu, kita terpilih, insan terpilih sebenarnya. Ya, seperti yang puan kita kata dahulu, beristiqomah dan muhasabah diri sendiri adalah agak sukar sebenarnya. Sangat susah. Ya, sangat sukar untuk kita sendiri. Baiklah, mungkin seperti yang kita tahu, setiap tahun pasti ada inisiatif yang dilakukan untuk memastikan orang sekeliling ini mengambil berat tentang hal pencegahan bunuh diri ini. Betul. Jadi mungkin apakah jangkaan ataupun expectation yang boleh mereka harapkan bagi mereka yang memberi sokongan penuh terhadap sambutan kempen ini? Okey. Kalau MIASA sendirilah khususnya, kalau secara umumnya kita harapkan bila kita dapat menyambutnya secara terbuka, maka kita dapat menormalisasikan perbincangan ini. Jadi dia bukan lagi tabu. Kita dapat mengurangkan stigma kan. Jadi maksud dia orang yang berjuang ni boleh terus mendapatkan bantuan. Mereka tidak malu, tidak ragu dan tidak takut. Itu secara umum, itu yang kita harapkan. Keduanya, kita secara umum juga kita harap dia dapat membina kesedaran. Kesedaran ni penting sebenarnya. Kalau masyarakat lebih cakna, masyarakat lebih prihatin, sudah tentu kita dapat mencegahnya. Kalau daripada segi khusus MIASA sendiri, kita sebenarnya sangat harapkan untuk memperkasakan komuniti, agar komuniti sendiri dapat dilatih agar mereka tahu macam mana nak membantu individu yang berjuang dengan pemikiran begini, itu satu. Tetapi keduanya, kalau mereka dah ada cara untuk nak membunuh diri, kita tahu bagaimana nak memberikan intervensi. Ini yang kita harapkan daripada MIASA. Sebab tu kempen MIASA pada tahun ini adalah kita akan membuat satu roadshow, satu Malaysia nationwide roadshow kita, untuk membuat bengkel, memberikan latihan kepada mereka yang mahu menjadi, kita panggil suicide aiders. Supaya mereka dilatih untuk memberikan intervensi bagi individu-individu yang mahu membunuh diri. Itu adalah salah satu great move, inisiatif yang baik daripada MIASA sendiri, sebab kita tak tahu siapa yang kita akan jumpa. Mungkin MIASA roadshow pun kita tak tahu apa masalah mereka. Kita cuma datang dan membantu secara berkomunikasi kepada mereka, dan ini adalah satu inisiatif yang sangat baiklah untuk kita di Malaysia sebenarnya. Betul, sebab macam tahun lepas kami buat konvoi. Kita buat konvoi KL pergi Penang tu kan. Kita buat konvoi dengan Harley Davidson, bike semua dalam 180 bike. Kita pergi ke R&R berkongsi ilmu.
dengan rakyat Malaysia dan sebagainya, tapi tahun ini kita merasakan sebab we are certified trainers, jadi kita nak melatih pula dan memperkasakan komuniti. Jadi kalau komuniti ini dilatih, kita dapat membantu dan bukan saja mencegah tetapi membantu kalau mereka dah pun nak bunuh diri, kita tahu apa nak buat. Sebab tak mudah kan? Contohnya Delina, kalau tiba-tiba ada orang datang, Delina aku nak bunuh diri. Alamak, kita dah macam apa yang kita nak buat? Apa nak buat ni? Alamak, telefon siapa, apa nak buat? Kita dah tak tahu. Padahal kita di situ. Jadi sebab itu latihan ini sangat mustahak sebenarnya supaya kita sebagai rakyat tahu macam mana nak memberikan intervensi pada waktu keadaan tersebut. Betul. Sebab kita tahu ini adalah salah satu masalah yang besar dekat Malaysia sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita meluah pada seseorang itu tak tahu macam nak respon, balik tu kita dah boleh kehilangan dah orang tersebut. Kita tak tahu apa yang difikirkan. Jadi intervensi ni kita semua perlu ada ilmu tu untuk kita tahu macam mana nak cope dengan situasi tersebut. Betul. Dan saya yakin Eliza Miasa sendiri sebenarnya berdepan dengan macam-macam stigma oleh masyarakat untuk nak melaksanakan KPKP yang seperti Betul, tak mudah sebenarnya. Okay. Puan Anita, kita bercakap tentang stigma, tentang masalah zaman sekarang kan. Sekarang ni social media adalah satu apa orang cakap powerful platform, betul tak? Jadi saya nak tanya, sekarang ni adakah seseorang itu akan boleh lebih cenderung kepada membunuh diri jika dia lebih cenderung kepada media sosial? Jadi macam mana nak pastikan media sosial tu digunakan ke arah yang lebih baik, yang lebih apa orang cakap lebih sesuai dengan peringkat usia kita, sebab kita tahu budak kecil 5 tahun pun dah boleh buka YouTube. Tak YouTube Kids, YouTube biasa pun mereka masih lagi boleh buka. Jadi media sosial ni sangat. Sebab tu social media ni kalau kita tengok contohnya macam Instagram, Facebook, kita dah banyak buat kita panggil safety platform tu selamat ataupun dia dah buat banyak parental control dan juga parental guides kan supaya yang di bawah umur itu kita dapat memantau contohnya. Ini penting supaya katalah contoh di internet juga kalau kita search kan contohnya katalah suicide dan benda tu akan terus trigger kepada helplines. Betul? Cuba type Google katalah suicide, bunuh diri, dia terus akan pergi kepada helplines, betul? Itu sebenarnya yang kita harapkan. Jadi platform-platform social media juga perlu lebih cakna, prihatin dan bertanggungjawab. Sebab itu platform yang sangat powerful. Takkanlah kalau orang type macam mana nak mati, macam mana nak bunuh diri, macam mana nak cederakan diri sendiri dan kita bagi pula cara-caranya. Cara-cara YouTube video, cara kan sekarang ni lampau-lampau. Cara untuk mendapatkan bantuan tidak diberikan. Jadi sekarang alhamdulillah platform media sosial semua banyak memberikan bantuan. Jadi itu semua adalah keywords untuk mereka memberikan bantuan-bantuan tersebut. Okey, adakah social media menyumbang kepada bunuh diri? Dia bukan menyumbang kepada bunuh diri tetapi dia boleh menyumbang kepada isu kesihatan mental. Tapi satu faktor je tak mencukupi. Dia perlu pelbagai faktor. Dia begitu. Wow, social media kan sekarang ni memang powerful lah. Senang cerita, it's powerful, very powerful. Kita kena tahu mana baik, mana buruk lah. Betul. Jadi tapi kita sebagai seorang manusia ni kadang-kadang kita ni lalai. Jadi lebih banyak lagi kita akan kongsikan kepada anda dengan bersama dengan Puan Anita, tapi kita kena berehat sebentar lah. Kita kembali selepas ini. Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita masih ada lagi Puan Anita, Presiden Miasa kita yang akan membincangkan tentang kepentingan sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Okey, saya tanya, mungkin orang kata bunuh diri ini boleh dicegah, namun ia tetap menjadi kebimbangan global. Apakah sebenarnya cabaran dan juga halangan yang wujud dalam menyampaikan mesej secara berkesan bahawa bantuan itu sebenarnya tersedia dan harapan itu ada sebenarnya untuk mereka ini? Saya rasa ni berbalik kepada stigma lah sebenarnya. Bila stigma itu wujud, stigma iaitu persepsi negatif tersebut. Jadi bila kita ada persepsi negatif, bila kita ni masyarakat yang lebih mudah menghukum ataupun dilabel dan individu yang berjuang itu tahu, maka macam mana mereka nak terbuka, macam mana mereka nak memberitahu kita, sebab diorang sendiri malu. Diorang sendiri ragu, diorang sendiri takut. Jadi bagi saya halangan yang utama sudah tentu stigma. Sudah tentu persepsi negatif masyarakat. Dua, sokongan, kurang sokongan.
Sebab kalau kita ada sokongan yang kuat dan ampuh, sudah tentu lebih mudah untuk kita berkongsi, betul? Jadi bila sokongan tu kurang, kita nak, aku nak kongsi ni, tapi sokongan tu tak ada. Jadi kita bila dah ada stigma, kita tak nak dilabel, kita tak nak dihukum. Jadi kita menjadi lebih, kalau kita ada sokongan, at least kita tahu bahawa okey, tak apalah aku cuba luahkan, macam mana pun mak aku akan sokong aku, contohnya. Jadi sudah tentu cabaran yang kedua adalah kurangnya sokongan. Lepas tu kurang empati pula. Ini dah stigma, ini dah kurang sokongan, lepas tu empati pula tak ada. Tak ada. Susah ini, kalau macam tu. Nampak tak? Jadi dia sangat berkait. Mungkin kita dengar, takkanlah orang tak ada empati, takkanlah orang tak menyokong. Tapi itu hakikat dia sebenarnya. Betul. Sebab bunuh diri ni biasanya dikaitkan dengan apa? Lemah iman, dikaitkan dengan kurang kuat, solat. Kita tak kuat contohnya. Jadi dia sering dikaitkan dengan kelemahan. Jadi bila dikaitkan dengan kelemahan, sebenarnya susah untuk kita nak luahkan dan susah untuk berkongsi. Dan kemudian penghukuman yang berlaku. Dulu sebelum ni kalau orang cuba nak bunuh diri je boleh tegur masuk penjara contohnya kalau tak mati kan. Jadi penghukuman itu dan undang-undang itu juga membuatkan orang susah dan sukar untuk nak meluahkan. Jadi semua ni bayangkan bila dekat belakang kepala kita, minda kita ni kita berfikir begini, macam mana kita nak meluahkan dan mendapatkan bantuan dan sokongan sudah tentu. Kemudian kita pula tak tahu ke mana nak pergi. Contohnya walaupun tadi Delina sebut bantuan-bantuan ada. Tetapi bukan semua orang tahu sebenarnya nak cari bantuan di mana. Walaupun kesihatan mental, kami selalu ditanyakan soalan begini, Puan Anita, saya sebenarnya ada isu kesihatan mental tapi sebelum ni saya tak tahu ke mana nak pergi. Sampailah kawan saya kongsikan saya tentang media sosial biasa, rupanya ada. Jadi kalau kita bukan dalam arena kesihatan mental, mungkin kita tak ada tahu. Kita tidak tahu. Kita tak ada pengetahuan sebenarnya. Mungkin Eliza dengan Delina hari ini tahu sebab anda kenal Miasa. Tapi kalau anda tak kenal Miasa, mungkin anda pun tak tahu ke mana nak pergi. Aku pergi ke doktor ke pergi klinik kesihatan, boleh ke dia bantu aku? Dia nak bantu aku untuk apa? Kita pula dah skeptikal sebenarnya. Jadi inilah sebenarnya penghalang-penghalang ataupun kekangan-kekangannya sebenarnya yang menghindarkan orang untuk mendapatkan bantuan. Saya rasa saya nak tambah satu lagi stigma lah Puan Anita. Boleh? Kita kena sedar yang kita punya era dah berubah. Kalau zaman dahulu kan, mak-mak kita membesarkan kita, mereka boleh bila kita cakap nak bunuh dia, nak cederakan diri lah, mereka cakap ya Allah tuanku kau kenapa? Tapi saya rasa mak-mak zaman sekarang ni perlu tukar. Maksudnya mungkin dah masuk era nenek, bila jumpa jaga cucu kan, cucu tu cuba meluahkan, jangan skeptikal lagi tentang stigma lama tu sebab era kita dah berubah Delina, dah lain sangat-sangat. Perlu memandang ke hadapan lah setiap inci apa yang ingin dipersoalkan oleh remaja zaman sekarang. Macam-macam. Dan cabaran dia sangat berbeza. Dia punya tekanan sangat berbeza. Pandemik COVID-19 dah pun berlaku. Berada dalam isolasi dah pun berlaku. Terputus daripada dunia luar, daripada sistem sokongan, semua ni dah berlaku. Jadi kita jangan fikir bahawa cabaran-cabaran ini tak susah. Sukar sebenarnya bagi anak-anak dan juga remaja hari ini untuk hidup dalam era ni sebenarnya. Dengan sudah tentu dengan ada social media lagi susah sebenarnya. Kenapa? Sebab comparison, perbezaan. Kan kita nak, kawan aku macam ni cantik, baju dia, pergi holiday, makan sedap, macam ni, seronok. Jadi perbandingan itu juga yang memberikan tekanan kepada anak-anak hari ini. Okey Puan Anita, memandang ke hadapan kan, bagaimana kita nak mengekalkan momentum yang dijana pada Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia sepanjang tahun. Konsisten dalam menjalankan apa sahaja kempen, apa sahaja program-program kesedaran. Tak ada kempen yang efektif kalau kita buat sekali, one off. Tak ada perbincangan yang efektif kalau hanya buat sekali. Sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia je kita buat. Lepas pada tu terus senyap. Macam kesihatan mental juga masa pandemik hari tu. Semua orang cakap pasal kesihatan mental. Tiba-tiba bila endemik, kenapa dia macam agak hilang? Semua senyap. Betul. Jadi bila kita melakukan kempen ataupun nak memperbincangkan perkara-perkara begini, ia haruslah konsisten. Itu dia punya key untuk sustainability. Sebab tu Miasa, kadang-kadang orang kata, Miasa ni sustainable betul lah. Ialah sebab kita konsisten. Messaging kami daripada hari pertama, kalau Delina dengan Eliza pergi balik, message yang sama. Bayangkan saya ni pun Ailio dah basi dah ni. Daripada 7 tahun lepas sampai hari ni, message saya tetap sama, tetapi belum lagi 32 juta
individu di Malaysia ni dengar. Jadi kami teruskan perjuangan dan teruskan bercakap. Betul. Kami memang mengharapkan MIASA untuk luaskan lagi segala-gala supaya sampai segala ilmu itu kepada mereka di luar sana. Mungkin Puan Anita boleh kongsikan inisiatif dan juga rancangan MIASA yang akan diadakan pada 8 September Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini, dan apa sebenarnya berbeza daripada tahun-tahun yang lepas? Boleh. Okey. Jadi tahun lepas kan kita buat konvoi kan, dan konvoi itu sebenarnya impak dia besar, dan kami pun sangat teruja, sangat berterima kasihlah kepada rakyat Malaysia yang sama-sama bersama dengan kami. Tetapi tahun ini kita betul-betul nak memperkasakan komuniti. Kita nak melatih. Jadi 8 hari bulan September tu sendiri kita akan buat, sudah tentu kita buat persidangan media untuk launchkan kita punya roadshow. Tetapi keduanya kita juga akan buat panel discussion untuk kita memperbincangkan tentang apa yang berkongsi tentang apa yang kita panggil assist workshop ataupun bengkel. Assist itu maksud dia ASIST, Applied Suicide Intervention Skills Training. Jadi latihan untuk memberikan intervensi bunuh diri. Jadi ini adalah satu program daripada Australia, Living Works Australia, di mana kami adalah individu yang terlatih. Jadi kami ingin melatih dan memperkasakan komuniti. Jadi sesiapa saja boleh masuk ke bengkel ini yang berminat dan ingin membantu. Tidak kira suri rumah, tidak kira orang yang bekerja, para pelajar. Terbuka kepada semua. Ini adalah satu ilmu yang orang cakap mahal Darina, sebab kita tak tahu bila yang kita akan gunakan ilmu sendiri. Jadikan dia pengalaman yang berharga lah. Baiklah, terima kasih kepada Puan Anita hari ini boleh kongsi, dan kita harapkan semoga kempen itu dijalankan secara diperluas dan dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Kita jumpa lagi Puan Anita. Terima kasih sudi hadir pada hari ini. Baiklah, kita nak ucap terima kasih kepada penonton Hawa kerana sudi bersama kami pada awal hingga akhir. Kami mohon maaf jika ada sebarang kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada khilaf kami sendiri. Dan itu saja pada saya Riza Hisham dan saya Darina. Kita jumpa lagi dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.